Sebab apa baru-baru ini Anwar Ibrahim pergi menghadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Alasan yang diberi oleh PKR dan Pakatan Harapan ataupun penyokong-penyokong Anwar ialah Anwar ialah Ketua Pembangkang dan Muhyiddin ialah Perdana Menteri. Maka biasalah Ketua Pembangkang pergi menghadap Perdana Menteri di dalam pejabat beliau. Tapi bukankah perkara ini sumbang sikit? Nombor satu, Anwar ialah Ketua Pembangkang untuk Pakatan Harapan. Jadi, apa saja dasar-dasar Ketua Pembangkang sepatutnya menggambarkan, reflect pandangan parti atau pendirian parti. Adakah ini pendirian parti? Bahawasanya sepatutnya Ketua Pembangkang pergi menghadap Perdana Menteri. Nombor dua, Pakatan Harapan tidak terima Kerajaan Perikatan Nasional. Mereka tidak terima, tidak iktiraf Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Mereka kata ini satu rampasan kuasa. Mereka kata ini kerajaan yang tidak dipilih oleh rakyat. Mereka kata Muhyiddin Perdana Menteri tidak dipilih oleh pengundi. Sekiranya ini satu coup, satu rampasan kuasa, satu illegal government, kerajaan tak sah, kerajaan haram, yang tidak dipilih melalui sistem demokrasi, the democratic process. Macam mana Anwar mengiktiraf atau penyokong-penyokong Anwar ni recognize atau mengiktiraf Muhyiddin sebagai Perdana Menteri yang sah? On the one hand, mereka kata mereka tidak terima Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Muhyiddin ni Perdana Menteri yang tak sah, Perdana Menteri haram. Sebaliknya, mereka pergi menghadap Muhyiddin ataupun Ketua Pembangkang menghadap Muhyiddin dan iktiraf atau recognize beliau sebagai Perdana Menteri yang sah. This is a contradiction. Sekiranya you tidak iktiraf, maka boycott. Sama juga persidangan parlimen bulan depan, 18 hari bulan Mei ini. Mereka kata ini kerajaan tidak sah, Perdana Menteri tidak sah, parlimen yang tidak sah. Sepatutnya Pakatan Harapan boikot parlimen pada 18 hari bulan Mei ini. Jangan hadir parlimen. Boikot parlimen dan cuba tumbangkan parlimen secara tidak cukup quorum, tidak cukup majoriti di dalam parlimen. Bermaknanya, sekira Muhyiddin ni tidak dapat quorum, Muhyiddin ni tidak boleh mengadakan sesi parlimen, persidangan parlimen, maka kerajaan akan jatuh. Jadi, sekira betul lah Pakatan Harapan ni tidak mengiktiraf, tidak recognize, tidak terima kerajaan Perikatan Nasional dan juga tidak terima Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, maka boikot parlimen, boikot Muhyiddin, boikot kerajaan dalam semua bentuk. Ini mereka kata kerajaan tak sah, Perdana Menteri tak sah, tapi mereka tekan untuk parlimen diadakan. Jadi sekira parlimen ini diadakan, bermaknanya sahlah kerajaan tu. Kerajaan sah ialah kerajaan yang mengadakan persidangan parlimen. Dan sekira berjaya persidangan parlimen ini diadakan dan usul yang dibentang oleh kerajaan
seperti stimulus package COVID-19 dan sebagainya, sekira usul ni dibentang dan dilulus, maka ini kerajaan sah. You cannot say illegal government, unelected government dan macam-macam lagi. So, pakatan ni confused atau mereka tidak faham sistem Westminster parliamentary system yang diamalkan oleh Malaysia, atau mereka nak cuba tipu rakyat, bohong rakyat, mengelirukan rakyat, tak tahulah. Tapi yang pentingnya, sebab apa Anwar pergi menghadap Muhyiddin? Tak apalah, kita tak payah bincang. Itu satu tactical blunder ataupun satu kesilapan strategi. Kita nak tahu udang sebalik batu. Apa yang tidak didedah, apa yang tidak di-reveal, lebih penting. Anwar kata mesyuarat dia 45 minit. Yang umumkan mesyuarat ni bukan Muhyiddin, bukan Perdana Menteri, Anwar. Muhyiddin tak cakap apa. Muhyiddin diam aja. Mungkin ini macam mesyuarat di antara Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Sri Paduka Baginda Agong, almarhum Agong, 4 tahun dulu. Di Kedah. Di mesyuarat tersebut, Mahathir umum mengatakan beliau menghadap Agong dan bincang ini, bincang itu. Agong sendiri, Duli Yang Maha Mulia sendiri, almarhum, tak cakap apa, diam je. Yang kita tahu, Mahathir pergi minum teh dengan Agong. Dan Agong lecture pula Mahathir tentang demokrasi. Jadi bukanlah Mahathir pergi mengadu kepada Agong. Agong lecture, beri mengtarbiah Mahathir tentang sistem demokrasi. Jadi satu perjumpaan yang gagal. Tapi Agong tak cakap apa, Mahathir yang bising umum ini, umum itu. Jadi sama dengan isu ini, Mahathir pergi, Anwar pergi jumpa Muhyiddin. Muhyiddin tak cakap apa, yang bising ialah Anwar. Dan Anwar mengatakan dia bincang dua perkara. Satu, untuk mengadakan parlimen, persidangan parlimen. Yang kedua, sebab membincang isu COVID-19, apa yang sepatut kerajaan buat. Sepatutnya kalau Anwar nak lecture Perdana Menteri tentang apa sepatut dibuat untuk nak mengatasi masalah COVID-19 ini, sepatut buatlah semasa mereka memerintah, semasa Kerajaan Pakatan Harapan. Masa Kerajaan Pakatan Harapan, mereka tak buat apa-apa. Bila kata sekat ni turis atau pelancong dari China ni dari masuk ke Malaysia, takut mereka bawa virus. Mahathir kata nak sumbat mana ni 2 juta Cina ni. Kita tak ada tempat nak sumbat 2 juta Cina. Jadi lebih baik bagi mereka masuk. Lagipun 2 juta pelancong Cina ni banyak duit ni mereka bawa masuk. Jadi kita utamakan duit dari Cina. Tourist dollars, tourist money, tourist profit. Dan kita tak kisah langsung tentang keselamatan rakyat. Hari ini, bila dah kerajaan baru, kita nak lecture pula kerajaan baru, cara nak mengatasi, cara nak solve the problem of COVID. Buatlah masa kau kerajaan dulu. Masa kau kerajaan dulu, bila dah nasihat apa yang sepatut buat, macam-macam alasan diberi sebab apa tak boleh buat. Hari ini nak bagi tahu kerajaan perikatan pula apa sepatut mereka buat yang tidak dibuat oleh kerajaan lama, kerajaan pakatan. So, tapi betul ke? Anwar ni 45 minit lecture Muhyiddin tentang cara nak mengatasi masalah COVID ni. Anwar bukan doktor, Muhyiddin pun bukan doktor. Kalau tu suruhlah doktor pergi jumpa doktor. Bincang Dr. Zul jumpa mungkin Kementerian Kesihatan dan bincang cara nak mengatasi masalah COVID.
Yang sebenarnya ada lagi agenda lain, udang sebalik batu. Sebab apa Anwar pergi jumpa Muhyiddin? Dia kata sebab COVID dan sebab nak minta Parlimen bersidang. Okey, Parlimen akan bersidang, settle. Bermaknanya Anwar sebagai ketua pembangkang mengiktiraf atau recognize kerajaan yang ada, Perdana Menteri yang ada, dan apabila Parlimen bersidang, maka sahlah kerajaan tersebut. End of story. Tutup cerita. Isu COVID, tak apa. Kementerian Kesihatan Malaysia telah diiktiraf as the best in the world dalam isu COVID ni. Maknanya Malaysia dipuji atas usaha ini. Jadi tak perlulah orang lain yang bukan doktor ni menasihat doktor-doktor cara nak mengatasi masalah. So what else? Apa lagi yang sebenar selain daripada COVID dan Parlimen yang dibincang dalam perjumpaan di antara Anwar dan Muhyiddin? Yang saya tahu, nombor satu, perjumpaan di antara Anwar dengan Muhyiddin tidak diiktiraf oleh pakatan. Dan pakatan tidak diberitahu terlebih dahulu tentang cadangan untuk mengadakan perjumpaan itu. Dan pakatan tidak senang yang Anwar pergi menghadap Muhyiddin dan secara tak langsung telah terima Muhyiddin sebagai Perdana Menteri dan bukan lagi mengiktiraf Muhyiddin sebagai Perdana Menteri tak sah dan kerajaan haram. So that has maknanya torpedo semua usaha pakatan untuk nak declare Muhyiddin ni illegal Prime Minister of an illegal government. Tak boleh dah sebab Anwar sudah menghadap Muhyiddin dan mengiktiraf dan menerima beliau sebagai Perdana Menteri. Tapi yang lebih merunsingkan pihak DAP, terutama sekali pihak DAP, ialah mereka merasa atau mereka suspek yang Anwar nak cuba buat deal dengan Muhyiddin sekiranya PKR keluar dari Pakatan Harapan dan PKR masuk kerajaan Perikatan Nasional, dan Anwar akan jadi timbalan Perdana Menteri kepada Muhyiddin Yassin. So the new Deputy Prime Minister will be Anwar once PKR joins Perikatan. That is what Anwar is trying to discuss. Oleh kerana setakat ini Malaysia tidak ada timbalan Perdana Menteri, hanya ada 4 menteri utama dan ruang untuk timbalan Perdana Menteri masih kosong. And Anwar is trying to make a deal with Muhyiddin supaya menyekat usaha untuk undi tidak percaya, vote of no confidence yang dicadang pada 18 hari bulan Mei bulan depan. Dan sekiranya PKR tidak menyokong usaha untuk menjatuhkan Muhyiddin melalui undi tidak percaya dan PKR menyertai Perikatan, Anwar lah akan jadi timbalan Perdana Menteri. That was the purpose of the discussion. Itulah sebabnya Anwar pergi menghadap Muhyiddin. Dan alasan tentang Anwar desak sesi Parlimen atau persidangan Parlimen diadakan dan untuk membincang cara nak mengatasi masalah COVID, itu cuma window dressing. Itu alasan sahaja. And kalau sekira betul lah itu yang perlu dibincang, tidak perlu Anwar menghadap Muhyiddin. Sebab dengan menghadap Muhyiddin ni, ini ialah satu implikasi yang serius dan maknanya tidak akan
orang lain tidak akan menghadap seorang yang mereka tidak iktiraf atau tidak recognize. And that was a big blunder. Because sekarang ni nak kata Muhyiddin ni tidak sah, illegal prime minister, illegal government, dah tak boleh dah. Anwar has already disturbed that propaganda, and now Anwar sendiri dengan tindakan menghadap Muhyiddin telah memberi message that Muhyiddin is the legitimate prime minister of a legitimate government. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.